Okey. Okay, Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan, diberi peluang untuk hari ini live bersama-sama dengan sahabat saya Wawa untuk kita membincangkan tentang satu topik yang agak hangat pada pendapat saya, okey, saya peribadi. Essential oil ni satu kehendak atau satu keperluan, okey. So, jemput kawan-kawan masuk, share with me dalam ruangan komen apa pendapat anda? Apa pendapat anda tentang essential oil ni? Satu kehendak atau satu keperluan? Kita nak tengok ramai-ramai punya pendapat. Okay. So, excuse me kalau background ada suara kanak-kanak riang. Okay. So, macam inilah duduk kat rumah kan. Okay. So, saya nak kenalkan diri. Nama saya Nur Rashidah binti Abdul Rahman. Saya adalah leader untuk tim Mak Minyak. Okay, Seribu Daya ni, kita live daripada Seribu Daya. Seribu Daya ni bukan tim untuk organisasi yang living tau. Tak nak orang silap faham. It's just a name, it's a group that kita rasa kita nak gather untuk empower people buat keputusan tentang penjagaan kesihatan dan untuk buat bisnes. Okay. So hari ni saya bersama dengan Wawa. Saya minta Wawa kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya nampak ada beberapa orang dah join. Terima kasih sebab join. So, nama saya Azura, juga dikenali sebagai Wawa. Well, saya daripada tim lain, Syida dari tim lain. Tapi seperti yang Syida cakap tadi, Seribu Daya ialah kolaborasi antara, actually ada 3 orang yang berlainan tim, tapi kita galakkan untuk is a sharing platform supaya kita boleh share lebih banyak, merentas tim. Dan juga tujuan kita ialah, objektif kita ialah nak memperbanyakkan dan memperkasakan informasi dalam bahasa Melayu. Sebab saya rasa kita ada banyak sangat information essential oils dalam bahasa Inggeris, cuma dia punya gist dan dia punya isi penting tu tak dapat difahami dan tak dapat dinikmati oleh ramai orang kerana ada sedikit kekangan bahasa. Bukanlah nak kata orang Malaysia ni tak pandai BM, tak pandai bahasa Inggeris, cumanya kalau kita, ada certain orang dia memang nak, macam saya sendiri personally, saya kalau konten bahasa Melayu, saya lebih mudah ingat dan lebih mudah proses. So begitulah. So ya, tajuk hari ni sangat menarik, keperluan, kehendak. So Syida, keperluan, kehendak? Okay, secara peribadi, essential oil untuk saya adalah satu keperluan. Okay, necessities. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya lihat dari konteks kesihatan adalah lebih penting daripada memiliki banyak wang ringgit. Okay. Saya pernah melalui fasa di mana saya ada banyak duit tapi saya struggle dari segi kesihatan emosi. Kemudian saya masuk ke fasa saya ada masalah kewangan, tak ada duit dan masalah emosi yang sedia ada tu lebih teruk merudum. Dan kehidupan saya bertukar dengan lebih baik bila saya berjumpa dan menggunakan essential oil dalam kehidupan dan emosi saya lebih baik, lebih stabil, lebih mudah diuruskan walaupun dalam keadaan masalah kewangan. Jadinya pengurusan emosi saya menggunakan essential oil yang living tu sangat-sangat penting untuk saya mendapatkan kesihatan emosi fizikal dan daripada itulah saya gigih
Gigih berkongsi, Gigih menggunakan essential oil sebab dia adalah satu keperluan dalam kehidupan saya. Kalau dia sebenarnya dalam yang living ni ada juga kehendak dengan keperluan. Contohnya bila monthly promo, bila ada promo 120 PB, 190 PB sampai 400 PB. Saya punya keperluan 100 PB saja. Sebab itu target saya untuk buat essential rewards. So kalau ada rezeki lebih saya buatlah 120 PB sebab you boleh dapat free products. Tapi pada saya nak dapat free products bila you beli lebih banyak itu adalah kehendak. Tak dapat pun tak apa sebab itu adalah extra yang living bagi. Tapi asasnya yang 100 PB essential rewards tu saya akan usahakan untuk buat sebab itu adalah keperluan. Saya nak order essential oil, saya nak order Ninja Red, saya nak order shampoo yang bebas kimia keras semua kan. Semuanya dalam saya punya essential rewards order. So saya akan pastikan setiap bulan saya mampu untuk buat essential rewards. Kalau ada extra baru saya buat 120. Ada extra baru saya buat 190. Dapat duit, dapat hadiah extra tu syukur alhamdulillah. Kalau tak dapat it's okay. It's just a kehendak. That's my opinion lah, pendapat. Wawa pula macam mana? Well, saya bermula dengan keperluan sebab waktu tu saya memang sedang cari sort of relief daripada satu situasi kepada diri saya lah, which is situasi, I have been taking, saya ambil certain painkiller for certain time. So after a while dia dah tak jalan lagi kan, so saya rasa macam okay, that's it. So saya kena cari satu relief barulah. Jadi antara benda yang saya cuba macam-macam sebenarnya. Saya cuba chiropractor, saya cuba bekam dan whatnot, tapi dia stop sekejap, kemudian dia datang semula. So pencarian tu tak berakhir lah kan. Sampai satu part saya ada baca, waktu tu ada satu brand lain yang sedang popular dekat tahun 2015 tu. So adalah kawan-kawan ajak untuk pergi dengarkan tentang essential oil, tapi sebab kita waktu tu pun dengan dalam keadaan macam tu, kita tak boleh nak travel. So apa yang saya buat ialah saya macam tak apalah, saya cuba carilah essential oil dekat Melaka. So saya jumpa orang yang jual essential oil di Melaka. Saya nak bau je sebenarnya, nak tengok apa benda yang hype sangat, apa benda yang menarik, yang boleh membantu saya untuk dapat relief tu. And so happen, memang alhamdulillah selepas saya bau dan saya cuba, immediately saya dapat relief yang saya nak tu. So dia jadi satu keperluan kepada saya waktu tu. Dan sebenarnya keperluan tu kita boleh definisikan sebagai something yang kita perlulah. Maknanya macam biasanya keperluan dalam ikut buku tu ialah keperluan untuk tempat tinggal, keperluan makanan kan. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan macam saya waktu tu, hidup dalam keadaan tak berapa selesa, kita tak boleh keluar, panas pun tak boleh, sejuk sangat tak boleh, kita cukup tidur tak boleh, tak cukup tidur tak boleh, lambat makan tak boleh, terlebih makan tak boleh, dia macam sebab tak kena. So dia jadi satu keperluan untuk saya untuk dapatkan relief kepada diri saya. So yes, dia sebenarnya keperluan waktu tu. After a while, dia masih lagi menjadi keperluan sebab essential oil ni, especially yang living products ni, dia ada banyak sangat, dia ada wide range kan. Jadi saya dah tak perlukan keperluan dari segi apa yang mula-mula saya mula tu, tapi sekarang ni dia jadi satu keperluan untuk pencucian rumah, pembersihan rumah, keperluan untuk gosok gigi semua tu kan. So yes, dia masih jadi lagi keperluan. In fact, keperluan tu kalau tak terpenuhi dengan pembelian barang yang living pun, saya tetap cari barang tu di kedai. Jadi yes, dia jadi keperluan, masih jadi keperluan. Dan ada je kawan tadi yang dekat live comment tu dia tulis mula-mula dia start dengan kehendak tapi last dia jadi keperluan. Yes, dia boleh jadi kehendak sebab tak semua orang ada isu yang macam saya ada kan. So kadang-kadang macam kita macam peer pressure tengok orang ni ada essential oil, apa benda essential oil ni, so kita nak beli kan. And then kadang-kadang dia start dengan kehendak, which means benda tu kita tak perlu waktu tu tapi kita nak, dan eventually selepas tu dia jadi keperluan. So keperluan kehendak dia tak datang, dia tak ada macam ni datang dulu, ni datang kemudian, ataupun kehendak datang kemudian, macam tu lah kan. So dia bermula dengan keperluan kepada saya dan masih keperluan lagi. Ya, dan
saya rasa definisi keperluan kehendak tu kita tak perlu nak justify dekat orang. Sebab kita sendiri yang tahu kenapa kita nak define essential oil ni sebagai keperluan. Ada orang define it sebagai kehendak. So it's okay kalau you tak justify dengan orang. You je yang tahu kenapa you nak guna essential oil kan. Dan saya nampak zaman sekarang barang yang jadi keperluan tu dia tak sama macam 30 tahun dulu. Sebagai contoh, dulu tak ada TV pun tak apa. Tak ada TV pun tak apa. Kita boleh hidup lah. Boleh hidup tanpa TV. Saya ingat dulu saya kecil memang tak ada TV. Nak pergi TV bayar 50 sen tengok majiran. Tengok majiran bayar 50 sen. Jadi tapi lama kelamaan sebab dulu mak saya cakap TV mahal. TV mahal. Tapi lama kelamaan TV tu dah jadi affordable, murah. Jadi semua orang dah mampu untuk memiliki TV dan semua rumah dah ada TV kan. So dia dah jadi satu, asalnya mungkin orang kaya je beli TV, kehendak, tapi sekarang dah jadi satu keperluan sebab dia satu hiburan untuk setiap keluarga. Nak tengok rancangan Moro Attack ke, nak tengok rancangan Gaban ke, you punya childhood are so happening kan. And then keperluan lain yang saya nampak, dulu internet bukan satu keperluan. Tapi sekarang, saya tak boleh bayang lah kalau hidup tak ada internet. Betul lah, especially macam sekarang kan? Ya. Macam sekarang ni, even budak-budak tak pergi sekolah, anak kalau ada 2-3 orang, semua orang ada online class. Bukankah aja internet jadi keperluan? Tablet, phone pun jadi keperluan sekarang ni. Komputer, laptop. Ya, komputer. Telefon, smartphone. Dulu orang ingat orang kaya je boleh beli smartphone ke apa kan. Jadi kehendak kita pakai Nokia 3 sekupang kan. But at that point smartphone dia bukan satu mainstream lagi. Sebab kalau nak guna pun you nak connect dengan siapa, dan data pun mahal kan. Tapi bila smartphone dah lebih murah, 500 pun dah dapat. Lepas tu data pun dah murah. Dulu data mahal tau. Sekarang puluh-puluh je data kan. Dia boleh prepaid lagi kan. Lepas tu wifi pun sekarang strong. Jadi macam mak orang insist dia guna smartphone, dia cakap tak payahlah, susahlah smartphone. Dia kata tak, senang, lagi senang sebab tak payah nak tekan-tekan. You just touch and then you nampak kan. Dan akhirnya selepas 3 tahun memujuk baru dia pakai smartphone. Lepas tu dia menyesal, kenapa lah mak tak try lagi awal. Sial. So the thing is, mungkin dulu bukan satu keperluan, tapi sekarang dah jadi satu keperluan. Macam tu juga dengan essential oil, mungkin 5 tahun lepas kita tak nampak ini satu keperluan. Tapi sejak saya dah jadi yang living member, sejak 5 tahun lalu, dia adalah satu keperluan di mana dengan cabaran kesihatan yang kita ada zaman sekarang dari segi kos kesihatan, dan even kalau you nak invest insurance pun bukan semua orang mampu, and then kalau you nak pergi klinik pun harga dia boleh tahan. Kos kesihatan sangat tinggi dan orang dah lebih kepada mencegah daripada merawat kan. Jadi penggunaan essential oil ni adalah satu keperluan dari segi untuk kita memperkasakan tubuh kita supaya kekal sihat. Supaya kita kekal sihat. Kita tak nak hidup dalam kesakitan, hidup dalam gundah gulana hanya disebabkan oleh kita tak boleh nak jaga kesihatan kita. Kita boleh kawal apa yang kita boleh kawal, mana yang kita tak boleh kawal tu kita serah pada Allah lah. Contohnya kalau memang dah nak terkena kuman coronavirus, then you quarantine atau admit yourself to hospital, betul tak? Because benda tu you tak boleh kawal. Tapi what you can do is you hidup essential oil, you sapu to keep your emotion, untuk buatkan you, sebab bila dah quarantine ke hospital tu sorang-sorang kan. So you punya emosi kena terkawal. Jadi pada masa tu pun walaupun dah terkena, still essential oil tu satu keperluan untuk memperkasakan diri kita dari segi kesihatan. What do you think, Hawa?
saya suka bila Syida cakap tentang what was it just now? Subhanallah. Kita buat preventif. Maknanya sebelum kita terkena dan kita mencegah kan. So memang pun sebenarnya essential oil ataupun rawatan ataupun makanan bernutrisi dan benda-benda lain yang kita ambil, supplements, dia memang sebenarnya ialah pencegahan. Sebab body kita ni sebenarnya memang Allah dah cipta in such a way that dia akan berada dalam satu kondisi kan, dan kondisi ni ialah kondisi yang optimum untuk kita. Tapi apa yang berlaku ialah kita ni dengan cara hidup kita, dengan makanan kita, dengan kita punya stres, dengan macam-macam lagi menyebabkan kondisi itu dia menurun. Lagi-lagi dia macam timba tu bocor kan. So dia leak, dia terbocor. Jadi banyaklah benda yang terkeluar. Okey, jadi tahap optimum tu dia jadi rendah. So apa yang berlaku ialah kita perlukan benda-benda tambahan seperti suplemen. Essential oils pun sebenarnya ialah sort of supplements juga yang kita gunakan untuk tampal balik kita punya leaky bucket tu supaya kita punya keadaan optimum tu dia jadi kembali optimum. Jadi bila keadaan kembali optimum, body kita boleh buat apa yang dia patut buat lah. Pencegahannya kan. Saya ada satu soalan untuk Syida sebenarnya. Kalau kita kata dia keperluan, tapi ada banyak sangat essential oil dekat luar sana. Tapi kenapa kita memerlukan essential oil yang ini juga? Okay, saya tak ada masalah nak jawab sebab faktor utama saya kenal essential oil dah lama sebab saya memang suka benda-benda yang beraroma. I think dari zaman belajar kita dah beli lilin dah, kita beli itu lah benda-benda yang beraroma. Tapi kita tak sedar lah pasal kualiti-kualiti tu. Tapi bila saya dah ada anak, kita lebih prihatin benda ni selamat ke tak? Dan ada banyak artikel yang menyatakan essential oil ni dibuat daripada sintetik, dan sebagai seorang yang belajar topik kimia, farmasi, memang saya akui bab sintetik tu sangat-sangat meluas dalam industri pemakanan. Kita ada air jagung, berisa jagung, bukannya asli pun, dia just berisa. Dalam industri ubat pun sama, kita ada herba, kita ada ubat-ubatan. Jadinya dalam industri essential oil pun benda yang sama berlaku, ada sintetik, ada natural. Jadinya bila saya buat keputusan untuk memilih satu jenama untuk saya setia. Sebab saya ni jenis konsep kalau saya nak pilih, saya rasa macam saya nak setia. Saya tak nak macam lompat-lompat tukar-tukar sana tukar sini. So saya ambil masa yang lama untuk buat kajian, okay saya nak stick pada satu brand. Dan disebabkan yang Living punya background, dia dah lama dalam essential industry, more than 10 years, more than 15 years, in fact more than 20 years. Jadi itu sedikit sebanyak memberi saya keyakinan, okay this is the brand yang saya nak gunalah. Dan selepas tu saya mula belajar, yang Living ni proses dia seed tu datang kemudian. Pengetahuan saya tentang pemprosesan tu datang kemudian. Saya lebih kepada berapa lama company ni in the market. Okay. So that's why saya tak tengoklah company lain walaupun dia cakap dia terakutik grade ke natural grade ke, kata kalau 5 tahun compare dengan 25 tahun, saya ambil yang 25 tahun lah sebab lagi banyak pengalaman. Okay. Jadinya saya rasa ini benda yang penting untuk kita ambil kira sebab kita nak buat keputusan tapi kita ada banyak pilihan. Jadi duit yang kita ada tu kita kena salurkan kepada produk yang kata tak merugikan. Sebab you dengan keadaan sekarang, katalah you ada RM1,000 bantuan dari kerajaan. Kalau you kata, okay try lah brand A RM100, you try brand B RM100, you try brand C RM100, you dah rugi RM300. Kan? Tapi kalau you buat pilihan dengan baik, buat bacaan, buat pilihan dengan baik. Dorento Prime. Jadi anda mungkin beli essential oil yang Living, mungkin dalam harga dia dalam 200 dan kualiti dia kualiti yang setara dengan pelaburan yang anda keluarkan. So itu pendapat saya lah kenapa saya
sarankan kepada rakan-rakan bila nak memilih, you dah minat dah essential oil tapi bila nak pilih tu kalau boleh pilih yang setara dengan nilai duit yang anda keluarkan walaupun harga dia premium sikit. Ya, biar Allah biar membeli. Allah membeli menang memakai. Well, actually saya pun sebenarnya tak berapa sedar tentang seed to sale. Bukan tak sedar. Kita tahu ada banyak oil semua tu kan. Tapi bila saya pergi farm lavender dekat Simian 3 tahun lepas, yang menariknya waktu tu, bila saya pergi je ke ladang tu, saya bau benda yang sama macam saya bau dalam botol. Exactly the same. Dia memang serupa. Jadi saya berfikir macam, oh sebenarnya dia, sebab dulu saya tak appreciate lavender tau. Lavender ni ada merata-rata. Pergi je lah, apa-apa brand semua ada lavender. Pencuci lantai lavender, sebut je lah lavender tu memang merata kan. Tapi bila saya pergi ke ladang, saya bau benda yang sama. Dan bila saya balik, bila orang kata, macam mana bau lavender tu kak? So saya pun kata, buka je botol lavender tu dan bau. Lepas tu, baru saya rasa macam lavender tu sebenarnya underpriced. So, ya, saya appreciate lavender sekarang. Jadi disebabkan harganya yang premium tu kan Syida, macam mana Syida buat supaya Syida boleh afford, boleh mampu untuk terus membeli barang keperluan? Okay. Ini satu soalan yang menarik yang saya tanya pada diri saya sendiri 5 tahun lepas. Sebab saya dah nekat nak guna yang living tapi saya ada masalah kewangan. Masa tu saya baru berhenti kerja. Jadi gaji 4 angka tiba-tiba tak ada. Jadi 3/4 dari perbelanjaan keluarga dah tak ada. 3/4. That's a lot. Okay, masa tu jelah ada financial problem dan kita pindah lah daripada Pulau Pinang pindah ke Rawang. Jadi gaji daripada suami tu hanya cukup untuk tampung keperluan keluarga. Bayar sewa rumah, duit belanja sekolah anak, belanja dapur, utilities. Itu saja. Maknanya yang lain-lain tu memang tak ada sangat lah. Jadi saya rasa macam mana nak kita nak, dah nampak benda tu nak, tapi jalan nak ke sana tu tak nampak. Tapi alhamdulillah saya jadi ahli yang living, tapi bila dah jadi ahli yang living tu dia tak terhenti setakat tu saja, kita nak sustain, kita nak sentiasa mengguna setiap bulan. Jadi saya join Essential Rewards. Sebab leader saya bagi tahu, Syida, you nak tak barang free? Kalau you nak barang free, you join Essential Rewards. Kenapa? Kalau you join Essential Rewards, you dapat points. Points tu you boleh kumpul, lepas tu you boleh redeem semua. So saya ni memang kalau babak percuma ni memang excited lah. Memang excited sebab kalau masuk lah menang. Sebab kontes tu kan banyak persaingan. Jadi saya mikirkan macam mana saya nak dapat barang percuma tanpa masuk kontes. You get what I mean? So bila dia cakap pasal Essential Rewards tu, okay, macam mana nak buat? Oh, syarat dia kena buat belian 100 PB. Lepas tu daripada 100 PB tu you dapat point and then you boleh kumpul lah. Kata macam mana nak buat 100 PB ni? Nak buat 10-20 PB pun banyak halangan juga. Jadi saya dapat idea untuk buat belian kumpulan, group buy. Jadi buat group buy, Essential Rewards 100 PB tapi saya ambil order dari kawan-kawan yang berminat nak mencuba. Sebab ada orang yang berminat nak cuba 1-2 botol dulu tapi dia tak nak jadi ahli lagi. Okay, so saya pun ambil lah order, cukup 100 PB. Bukan order saya, order kawan-kawan je. Dan saya submit order. So selama setahun pertama saya memang survive on group buy. Kena rajin sikit lah, rajin sharing, you kena rajin ambil order semua. Tapi alhamdulillah redeem pertama yang saya buat adalah RC, lavender dan saya sangat guna dengan jimat. Masa tu tak ada diffuser lagi tau. The first 3 months tu saya usaha buat Essential Rewards sebab nak dapat free diffuser. Jadinya memang saya guna dengan jimat, dilute. Ya, banyak orang cakap pakai neat lagi bagus tapi sebenarnya dilute pun okey. Janji you pakai dengan kerap.
So kalau you memang budget, buat style budget lah. Janganlah orang kata you budget tapi you curah macam kicap. So itu dah orang kata satu pembaziran kan. Jangan tak guna langsung, guna tapi kerap dan you dilute. So you akan tahan lama. Dan walaupun saya dah ada sebotol lavender tapi saya nak add on lagi. Nak peppermint, lepas tu nak frankincense, nak add on tu okay. Workout lah, nak kumpul points lepas tu redeem. Maknanya at some point kadang-kadang saya dapat kumpul order sampai 250 PV. So 250 PV tu promo hadiah bulanan tu banyak tau, banyak EO. So saya dapat try EO yang rare-rare, EO emotion macam belief ke, macam transformation ke, benda yang saya tak payah nak beli. Jadinya is group buy tu is not for everyone else. Ada yang enroll kawan untuk jadi ahli. Bila you enroll tu sebenarnya you tolong dia jadi ahli. Bila dia jadi ahli, dia boleh order sendiri. So tak payah nak serabut-serabut you buat group buy, ambil order banyak-banyak. So lama kelamaan saya pun buat cara macam tu. Saya galakkan kawan-kawan yang buat group buy tu jadi ahli. So bila dia jadi ahli, so team saya grow dan secara tak langsung saya punya bisnes berkembang dan saya boleh cover bonus dan commission yang saya dapat daripada perniagaan yang living tu, dapat cover saya punya essential rewards. So saya tak payah nak buat group buy dah. Saya hanya fokus untuk bimbing tim saya macam mana untuk tingkatkan diorang punya perniagaan. Macam saya pula, orang tak tanya pun nak cerita. Macam saya pula, sebab waktu tu saya masih ada credit card daripada zaman saya kerja dulu. So saya memang simpan satu credit card. So what happened was, kita bayarkan pakai credit card kan. So saya memang buat pembelian dan saya beli oil yang agak-agak popular. Macam lavender, lemon, peppermint, oil yang mudah dijual. So saya beli dulu, kemudian of course dalam masa yang sama kita pakai kan, dan kita pakai kita dapat experience tu, lepas tu kita boleh cerita, kita boleh beritahu. Sebab experience yang datang daripada kita, mouth kita bila kita bercerita dengan orang, benda tu ada lebih weight, ya, dan lebih dekat. Jadi bila saya bercerita, seorang kata macam orang nak cuba. So saya dah ada extra oil yang saya beli guna credit card saya yang hutang tu kan. So saya pun jual kepada dia. So jual kepada dia kita dapat beza retail kan, sebab kalau bukan member kita memang ada harga retail dan harga wholesale. So saya dapat sedikit harga retail, untung retail, dan kemudian duit yang dia dapat tu kita kumpul bayar balik credit card. So saya ulang-ulang macam tu je. So saya tak kata guna credit card tu bagus, guna credit card pastikan kita bayar sebelum kita bermula bulan yang baru. Tapi ya tu satu cara untuk kita pusingkan duit dan kita buat modal lah. Salah satu cara lagi ialah bila kita banyak guna dan kita ada banyak pengalaman, apa yang berlaku ialah kita boleh cerita kat ramai orang dan orang mungkin ada isu yang sama dengan kita. So dia akan tahu dan mungkin ada keperluan untuk dia untuk guna juga essential oil tu kan. So bila dia beli kit untuk member, untuk sebagai distributor, kita akan dapat sedikit commission ataupun bonus daripada jualan kit ataupun enrollment tu kan. So duit tu yang kita gunakan balik, pusing balik untuk beli kita punya oils yang kita perlu. Jadi memang ada cara untuk kita pusing duit tu supaya kita dapat guna untuk keperluan kita dan juga kita dapat bantu orang lain. So begitulah cara kita. Tapi sekarang ni dah seronok lah sebab kita memang dah dapat income bulanan secara automatik daripada kita punya perkongsian hasil kerja tu dulu kan. Jadi saya masih stick lagi kepada keperluan saya. Keperluan saya memang 100 PV sebulan, tapi sebab kita ada dua akaun, saya dan husband saya kita ada akaun yang berbeza. So 100 PV saya dan 100 PV dia ialah berbeza kan. Jadi sebenarnya kalau dicampur dia jadi lebih jugalah, 200 PV lebih sebulan kan. Tapi kita memang guna, memang perlukan. Dan macam pagi tadi pun tengah goreng-goreng tu boleh pula terkena minyak kan. Saya cubalah sapu, waktu tu ada diluted rose. Saya sapulah diluted rose tu sikit kan. Tapi sebenarnya memang lavender yang murah dan yang banyak metadata itulah yang sebenarnya sangat sesuai untuk kena minyak panas. So nampak memang macam not necessary kita punya keperluan tu ialah oil mahal, tapi oil yang biasa-biasa regular oils pun sebenarnya memang cukup bagus untuk kita. Jadi elok sangat kita bermula dengan PSK tu sebab PSK tu ada 10 oils yang sangat versatile yang kita boleh cuba dan kita boleh guna untuk pelbagai situasi.
Dan saya sangat gembira bila Yang Living dah bawa masuk essential oil flavoring. Okay, dia adalah satu option di mana untuk orang yang nak dapatkan essential oil tapi bajet bawah RM50. Okay, contohnya lime, lemon, peppermint kan. Saya sebab kita akan attract orang yang sama fikrah, dan saya ditakdirkan attract dengan orang yang memang ada concern pasal bajet. Okay. So biasanya orang akan concern pasal bajet. Kak Syida, saya berminat lah Yang Living, saya tahu Yang Living bagus tapi saya tak mampu lah nak beli. Saya akan tanya, what's your budget? Bawah 100, bawah 50? Dia terkejut, bawah 50? Ada ke Kak Syida? Saya ingatkan Yang Living ni ratus-ratus. Ada. Nasib baik you tanya dekat I. Sebab apa yang dia nampak premium starter kit je. Dia tu, Kak Syida kenapa diorang jual premium starter kit 750? Kak Syida jual bawah 50. I tak jual premium starter kit. Kalau you nak, sebenarnya premium starter kit tu lagi jimat. Tapi right now, what's your budget? What's your budget and what's your needs? Apa keperluan yang you nak capai? Daripada you menyimpan 2 tahun nak dapatkan premium starter kit, lebih baik you terus beli sebotol essential oil. Dan saya akan create retail account biasanya supaya dia masuk kita punya support group lah dan lebih belajar. So nanti bila dia dah sedia untuk jadi ahli, just convert je lah daripada retail account kepada wholesale account kan. Jadinya macam contohnya Lime, less than RM30 kan. So banyak kegunaan for cleaning, you titik dalam air, titik dalam air dia bagi air you rasa sedap, dah lah sedap, bermanfaat pula kan. Jadinya kalau lime atau lemon ni amalkan 2 titik satu hari, 1 titik pagi, 1 titik malam, boleh tahan sampai 1.5 bulan lime atau lemon. Jadinya kalau tak mampu nak beli Niziaret, minum air ada perisa lemon. Itu pun lebih bagus daripada minum air kosong sahaja kan. Jadinya saya ni memang otak dari segi okay, what's your budget, and then saya nak meet dia punya budget. Daripada dulu lah, daripada zaman baby wearing, daripada zaman breastfeeding, kalau orang tak mampu nak beli breast pump Medela yang freestyle, saya tanya okay, what's your budget? Alah, bajet saya 500. Okay, beli Spectra. Tak payah beli Medela freestyle. Kak Syida tak mampu nak beli Riesling harga 150. Okay, what's your budget? RM50. Okay, you beli batik. Alah, Kak Syida, batik macam Indonesian. You nak pakai ke tak nak? You punya bajet 50, pakailah batik je. So again, dia ada benda yang you kena korbankan. Korbankan keselesaan, korbankan branded. Tapi bab essential oil, jangan korbankan kualiti. Jangan korbankan kualiti. Hanya semata-mata you nak jimat RM30-20, you ambil brand yang tak selamat. Bukan tak selamat, brand yang kita tak yakin guna. So think back. Dan cuba pertimbangkan at least flavoring adalah option yang sangat affordable. Actually, Yang Living punya oils, dia sangat cut sebab dia memang pasti betul. Jadi memang kita bayar banyak tapi sebenarnya kita dapat banyak yield, banyak hasil daripada sebotol essential oil tu. So macam Syida cakap tadi, lime botol kecil, dia tahan 1.5 bulan. Kalau kita beli tip household cleaner tu, sebenarnya dia boleh tahan lama sangat bergantung kepada apa jenis cucian yang kita nak buat. Saya suka sangat sebab dulu kita pernah buat satu kelas dengan pasal TIF kan. Kemudian Diana Anakir cakap, dia kata Yang Living tak ship air. Maknanya instead of the ship benda berat-berat dalam tu ada air, so dia bagi kita parti dan apa yang kita buat ialah kita dilute sendirilah. So air tu kita guna air kita sebab penghantaran benda berat daripada Malaysia ke dalam Malaysia juga pun mahal. Bayangkan daripada US ke sini, nanti dia akan jadi bertambah-tambah mahal, harga jadi makin premium kan. So memang kita dapat nilai apa yang kita, setiap sen yang kita keluarkan tu memang dapat nilai sepenuhnya. Itu yang saya suka. Betul. So Okay. Syida? I think that's all. Kita
kita memang sedia maklum lah essential oil itu satu keperluan dan kami harap mesej ni sampai kepada kawan-kawan yang menonton live hari ini dan menambahkan keyakinan anda untuk buat sharing dengan lebih meluas. Nak cakap essential oil ni satu keperluan. Sebab dalam keadaan sekarang ada orang yang goyah, Kak Syida essential oil ni bagus tapi susahlah nak convince orang tentang yang living ni sebab yang living ni mahal. Dan saya tanya balik, kenapa you rasa yang living ni mahal? Yelah nak kena beli PSK. Kenapa you rasa kena beli PSK semata-mata? You kan boleh berjual loose kan? So nampak tak sebenarnya benda yang you nampak negatif, you nampak halang tu sebenarnya diri you sendiri. Diri you sendiri yang nampak benda tu sebagai halangan. Tapi kalau you borak, macam ni lah dengar kita orang punya live ni, bagi you all tambahan idea macam mana nak eksplorasi perkongsian essential oil dalam keadaan serba mencabar. Serba mencabar di mana orang buat bajet dari segi keperluan atau kehendak dan tanamkan dalam diri sebab apa yang you percaya tu dia akan nampak melalui percakapan you dan mata you. Essential oil ni satu keperluan setiap rumah yang tengah PKP sekarang ni patut ada essential oil. Okay? So kata akhir daripada Wawa. So essential oil memang keperluan tapi all in all yang menyembuhkan dan bagi kita kesihatan kita optimum, yang buat kita punya preventive measurement tu semua memang semuanya daripada kudrat Allah semata. Allah izinkan dan dia akan jadi. Tapi Allah juga cakap kita kena ikhtiar. Ikhtiar benda yang berkualiti, ikhtiar benda yang baik, ikhtiar benda yang tayyib, ikhtiar benda yang halal. So benda-benda ni dia tak campur dengan alkohol, tak campur dengan harsh chemical, bahan kimia keras, dia tak campur dengan sintetik, tak campur dengan pewarna. So insya-Allah insya-Allah dia akan baik untuk diri kita dan untuk keluarga. So sampai di sini saja. Terima kasih sebab join kita punya live hari ini. Seri Budaya mengucapkan terima kasih kepada anda sebab sentiasa menyokong kita. Sebab setiap kali anda join kita punya live ni, dia bagi kita semangat kan. So apa lagi yang kita akan bagi kepada orang dalam grup Seri Budaya ni? Teaser sikit. Okay, insyaAllah kami akan bagi sedikit free poster, free PowerPoint tentang monthly promo supaya untuk anda memudahkan anda untuk buat perkongsian dengan rakan-rakan. Okay, sebab saya faham ada banyak poster daripada tim-tim lain tentang promosi bulanan. Tapi apa yang kami cuba, tapi poster yang banyak tu dah tulis copyright, jangan share tanpa izin. So macam alamak, rasa macam susah hati sikit lah kan. Jadi kita nak bantu anda sharing dengan gembira tanpa rasa macam nak kena minta izin ke apa ke. Kami akan share orang kata set untuk monthly promo tu. Untuk anda buat sharing dengan kawan-kawan, dengan tim masing-masing. Ni memang free resource dan doakan kami istiqamah dalam perjuangan ini, perjuangan memartabatkan bahasa, perjuangan memperkasakan rakan-rakan untuk menjaga kesihatan dan mencari rezeki tambahan. Semoga inisiatif kami ini diberkati Allah dan ada saham untuk kami di akhirat insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak semua. Dan sebelum kita berakhir, yes. Sebenarnya ada seorang lagi tapi saya tak rasa dia akan membuat penampilan. Jadi sentiasa bekerja di belakang tapi hasil kerjanya itulah yang kita nampak sekarang. So terima kasih kepada orang ketiga yang kita akan perkenalkan nanti. So sampai di sini saja. Assalamualaikum. Okey. Salam. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih semua.